Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 pada hari ini akan membentangkan mengenai refleksi dua negara yang telah kami pilih, iaitu Vietnam. Antara isi yang akan kami bentangkan ialah seperti pengenalan, refleksi dari tas 1 hingga tas 4, kemudian penutup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tidak molek rasanya jika kita tidak berkenalan. Inilah antara ahli kumpulan 4. Baiklah, adakah anda sudah bersedia? Ayuh kita mulakan. Seperti para hadirin sedia maklum, negara pilihan kami adalah negara Vietnam. Ayuh kita mulakan dengan tas pertama. Menumpukan kepada analisis ekonomi, politik dan sosial Vietnam, kami menyedari kepentingan reformasi ekonomi Doi Moi dalam memacu pembangunan negara serta isu pergantungan kepada pelaburan langsung asing ataupun FDI yang memerlukan strategi mitigasi untuk mengurangkan risiko. Cabaran lain yang dikenal pasti termasuk hubungan diplomatik dengan kuasa besar dan jurang pembangunan bandar luar bandar. Pengetahuan ini memberi panduan untuk memahami bagaimana dasar ekonomi dan sosial harus diimbangi bagi mencapai pembangunan mampan. Seterusnya, kita beralih kepada tas kedua, iaitu perbandingan dengan negara rujukan yang telah kami pilih, iaitu Korea Selatan. Melalui kajian ini, kami mendapati bahawa pelaburan dalam pendidikan, teknologi dan sokongan terhadap inovasi merupakan faktor kritikal untuk pertumbuhan ekonomi. Korea Selatan memberikan contoh bagaimana transformasi ekonomi melalui industri berteknologi tinggi dapat meningkatkan daya saing global. Refleksi ini membantu kami memahami keperluan untuk merancang strategi pembangunan yang bersifat holistik dan berfokus pada pembangunan model insan serta teknologi. Seterusnya, tas ketiga memperkenalkan isu-isu etika dan politik yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Vietnam. Masalah seperti ketidaksamarataan sosial, kebimbangan elit terhadap kehilangan nilai tradisional dan konflik dalam dasar tanah memberi gambaran tentang cabaran dalaman yang perlu diatasi. Kami belajar bahawa kestabilan politik dan sosial amat penting dalam memastikan keberkesanan reformasi ekonomi. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan adil diperlukan untuk menangani ketidakpuasan rakyat serta memastikan sokongan masyarakat terhadap agenda pembangunan. Akhir sekali, tas keempat menyoroti cabaran luar jangka seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, pandemik dan kebergantungan kepada pasaran luar. Kami menyadari bahawa cabaran ini memerlukan perancangan jangka panjang yang fleksibel untuk mengurangkan risiko kepada kestabilan ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, strategi mitigasi perubahan iklim dan diversifikasi ekonomi penting untuk meningkatkan daya tahan negara terhadap kejutan global. Keseluruhannya, penyelesaian dari tas pertama hingga tas keempat memberikan panduan strategik untuk pembangunan mampan yang seimbang antara ekonomi, sosial dan alam sekitar. Pendekatan yang menyeluruh, inovatif dan berasaskan data adalah kunci untuk menghadapi cabaran semasa dan akan datang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih atas masa yang diberikan.